Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas saya ada kongsikan kisah perang Hunain dan perang Taif. Banyak perkara yang telah saya sebutkan dalam video itu. Bagi anda yang belum lihat video ini boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kisah peperangan Tabuk. Jom kita ambil tahu bersama-sama. Baiklah, Perang Tabuk ini berlaku pada tahun 9 Hijrah. Tempat berlakunya Perang Tabuk ini di kota Tabuk yang terletak di utara Jazirah Arab. Okey, kenapa Perang Tabuk ini terjadi? Kalau anda semua nak tahu, sebabnya adalah lanjutan kisah Perang Mu'tah yang pernah saya kongsikan sebelum ini. Jadi, kalau nak lebih faham dalam kisah Perang Tabuk ini, anda kena lihat kisah peperangan Mu'tah. Saya ada kongsikan link di atas. Okey, sama balik kisah Perang Tabuk ini. Seperti yang telah kita dengar kisah di dalam Perang Mu'tah, ramai sahabat Nabi SAW yang telah syahid di dalam Perang Mu'tah. Antara yang syahid juga adalah dari kalangan panglima perang tentera muslimin. Namun, di sini saya nak kongsikan takdir boleh panggil dari syahid panglima Islam seperti Ja'far dan Abdullah bin Rawaha ini telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh seorang lagi panglima ulung di dalam sejarah Islam, iaitu Khalid Al-Walid. Bila habis je Perang Mu'tah, jika kita perhatikan sebenarnya nampak macam Islam kalah dalam perang itu, tapi hakikatnya tentera Rom juga sebenarnya merasakan kekalahan di pihak mereka. Sebabnya tentera Rom telah undurkan diri ketika mana mereka gagal nak kejar tentera muslimin akibat dari takut debu-debu yang telah dinaikkan oleh Khalid Al-Walid. Selain itu juga, tentera Rom ni agak malu jugalah, sebab kalau ikutkan bilangan tentera Rom dalam Perang Mu'tah lebih besar dari tentera muslimin. Jadi, sebab benda-benda inilah kerajaan Rom nak repeat balik, nak lawan dan hancurkan kesatuan Arab di bawah panji Islam yang telah diketuai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akibat dari kesatuan Arab di bawah panji Islam ini, makanya Rom telah merasakan pengaruh mereka makin kurang di tanah Arab. Waktu inilah seorang panglima Rom yang bernama Hercules siapkan bala tentera yang besar bilangannya. Tentera Rom kali ini digabungkan sekali dengan tentera sekutu mereka dari Bani Laham dan Bani Ghassan. Tentera Rom kali ini memang lengkaplah dari segala segi, dan persediaan Rom kali ini seperti menghadapi satu tentera yang besar dan kuat. Dalam waktu itu juga Nabi Muhammad SAW juga persiapkan tentera muslimin untuk hadap tentera Rom yang besar bilangannya. Tetapi suasana perang kali ini agak lain sikit, sebab perang yang akan dihadapi oleh tentera Islam ini tentera luar daripada Arab. Sebenarnya, jika kita rujuk ahli sejarah, bangsa Arab ni memang takutlah dengan tentera Rom. Tak dinafikanlah Arab ni biasa dengan peperangan. Tetapi, bangsa Arab ni memang tahu Rom terkenal dengan senjata dan teknologi perang yang agak kuat, yang memang menjadi satu ketakutan bagi mana-mana bangsa di dunia waktu itu. Dalam waktu yang sama, tentera Islam ni masih ada juga fobia dengan peristiwa peperangan Mu'tah yang lalu. Antara sebab yang lain, jarak antara tanah Arab dan Rom ni amatlah jauh. Tentera Islam kena melakukan perjalanan yang jauh dan boleh dikatakan terpaksalah hadapi iklim yang panas sebelum menghadapi peperangan. Selain bekal makanan dan minuman yang jauh dari pusat pemerintahan, menjadi satu masalah bagi tentera Islam untuk membuat keputusan di dalam menentang Rom pada waktu ini. Waktu inilah kalau anda semua nak tahu, orang-orang munafik mula main peranan nak melemahkan semangat tentera Islam. Waktu inilah munafik takutkan sekalian muslimin tentang kekuatan tentera Rom, sehingga kan ada di kalangan muslimin yang tak mahu join perang ke Tabuk. Tapi macam biasalah, dalam ada yang mula terhasut dengan perangai munafik ini, masih ada di kalangan muslimin yang kuat imannya, yang patuh pada arahan Allah Subhanahu Taala dan Nabi SAW. Sedikit pun tak ada rasa khawatir terhadap arahan Nabi SAW. Bahkan mereka ini langsung tak takut nak menghadapi tentera Rom yang lengkap serba-serbi itu. Jadi kalau kita lihat di sini, antara sahabat yang telah berkorban hartanya antaranya ialah Sayyidina Osman bin Affan. Menurut riwayat, Sayyidina Osman bin Affan telah dermakan beratus-ratus ekor unta beserta alat kelengkapan unta. Selain itu juga kuda beratus-ratus serta wang 1000 dinar. Memang besarlah sumbangan Sayyidina Osman ni. Kalau anda nak tahu, tentera Islam yang pergi ke Tabuk untuk berjihad ini dikenali sebagai Jaishul Usrah, yang bermakna tentera yang terbina saat yang sangat kritikal ataupun susah. Maksudnya, tentera Islam yang berperang di Tabuk ini adalah tentera yang memang betul-betul terbaik, serta mereka ini adalah tentera yang diuji dengan kesusahan dan ujian ketika mana mereka nak ke Tabuk. Tetapi di sebalik kesusahan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah redha dengan mereka sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 117 yang bermaksud, sesungguhnya Tuhan telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutinya di saat kesulitan. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermulalah perang antara Rom dan Islam. Waktu itu dapat lihatlah tentera muslimin telah berjuang berhabis-habisan, serta dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini dibantu oleh tentera yang tak kelihatan oleh musuh. Dan antara taktikal
Nabi SAW yang paling tak disangka-sangka oleh musuh ialah serangan tentera muslimin dilakukan ketika mana musim menuai makanan. Secara faktanya, musim menuai ini adalah pada musim panas lah. Jadi, memang tentera Rom tak ada fikir langsung serangan dari muslimin waktu musim panas. Sebab selalunya musim panas ini memang susah berlaku perang atas faktor cuaca. Jadi, pihak Rom memang terkejutlah dengan bala tentera muslimin yang besar dan semangat juang tentera Islam yang sangat luar biasa. Akibat dari serangan ini, maka terpaksalah tentera Rom berundur balik ke kawasan yang lain dari jajahan mereka kerana tak mampu bertahan dari serangan tentera muslimin. Tetapi, seperti yang kita tahu, dalam Islam Nabi SAW ajar jika tentera musuh dah berundur, jangan sama sekali kita kejar atau buat serangan lagi. Kerana dalam Islam, tidak ada konsep ceroboh kawasan musuh, melainkan musuh yang memulakan serangan terlebih dahulu. Walaupun begitu, Nabi SAW dan sekalian muslimin tidak pulang terus ke Mekah. Nabi SAW telah berkhemah di Tabuk. Waktu itulah Nabi SAW telah membuat perjanjian kepada sekalian bangsa Arab di dalam jajahan tanah Arab seperti penduduk Tabuk dan Ailah. Mereka menerima Islam dan perjanjian dari Nabi SAW. Dalam waktu yang sama juga, Nabi SAW telah melantik Khalid Al-Walid bersama sepasukan tentera muslimin ke Daumatul Jandal sehingga tersebar luas pembukaan Islam di bawah penguasaan kerajaan Islam ketika itu.